Cobalah. Okay, okay. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. Dengar tak? Mana? Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini meneruskan rauhah asar bagi bacaan kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir yang telah saya terjemahkan daripada qasidah Isma' wa la taghtarir karangan Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Ma'at Tahfiz Al-Imam Syafi'i, kerana menganjurkan majlis ini bersama dengan Zawiyah Nasiriyah, dan moga-moga diberikan kebaikan dan keberkatan kepada kita semua sepanjang mengikuti majlis ini insya-Allah taala. Sebelum itu saya mohon kepada semua untuk sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Ayahanda Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid hafizahullahu taala. Ayahanda beliau Al-Habib Abu Bakar rahimahullahu taala telah kembali ke rahmatullah pada hari ini. Semoga Allah taala memberikan kebaikan, ketinggian, kedudukan di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ayahanda beliau, dan ditempatkan bersama dengan para salihin, para aulia, khususnya dengan Sayyidul Anbiya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan datuk beliau. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin amin rabbal alamin. Kita telah masuk kepada bait yang ketiga bagi kitab ini, yaitu yang disebutkan oleh al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain, wadh-dhikri wal fikri wa'tizali man ghafala an rabbih wa iqtirabi man bidaini ra'i. Maksudnya, jalan menuju Allah Ta'ala juga adalah antaranya melazimi zikrullah. Yang kedua, wal fikri, dan berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian makhluknya. Wa'tizali man ghafala, ini yang ketiga, serta menjauhkan diri daripada kelompok yang lalai daripada zikir dan fikir. An rabbihi, yakni daripada Tuhannya. Jadi menjauhkan kelompok yang lalai daripada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqtirabi man bidaini man waqtirabi man bidaini ra'i. Bukan min itu. Waqtirabi man bidaini ra'i, dan serta mendekatkan diri kepada kelompok manusia yang beramal dengan kedua-dua amalan tersebut, yaitu zikir dan fikir.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bait ini ada 4 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain tentang jalan menuju kepada Allah. Yang pertama adalah az-zikru, zikir. Dan zikir adalah ibadah al-lisan, ya, al-muwafaqah atau bimuwafaqatil jinan atau janan, malish. Iaitu dengan cara muwafaqah, berbetulan lidah kita dengan jantung hatinya kita ini mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ibadah pada lisan dan juga ibadah pada al-janan, iaitu qalb. Dan zikir adalah perkara yang diberikan kedudukan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fadhkuruni azkurkum. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Sehingga Allah Ta'ala memuji tentang zikir ini dengan Al-Quranul Karim disebutkan sebagai zikru. Itu di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga Al-Quran pun disebut sebagai az-zikr. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Maka kami turunkan kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra. Dzikra di sini adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi zikir adalah ibadah pada lisan dan juga pada ibadah kepada hati. Dan zikir tidak khusus kepada tahlil, la ilaha illallah. Zikir tidak khusus kepada tahmid, yaitu alhamdulillah. Dan zikir tidak khusus hanya kepada tasbih, subhanallah. Dan zikir tidak khusus kepada takbir, Allahu akbar. Bahkan zikir ini merangkumi keseluruhan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma huwa tahqiq, kata al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain. Dari segi pandangan yang tahqiq di sisi para ulama, zikir merangkumi seluruh perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, maka ianya dikira sebagai zikir. Jadi zikir dengan lisan, zikir dengan qalb, zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Dan yang paling afdal, yang paling terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah digabungkan di antara kedua zikir tersebut, yaitu zikir lisan dan zikir qalb. Zikir hati dan juga zikir dengan lidah. Baik. Adakah disyaratkan kepada kita untuk hadirkan perasaan kita ketika zikir? Kata Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain, tidak ada ibrah bimujarradin nutqi bil lisan ma'a ghaflatil qalbi 'anil madhkur. Tidak ada ibrah kepada orang yang berzikir dengan hanya menggunakan lidahnya, tetapi hatinya ketika tersebut ghaflah, lalai daripada mengingati yang dia sebutkan dengan zikir tersebut. Seorang yang menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi tidak hadir dalam hatinya Allah, dalam perasaan hatinya ketika tersebut, dan menafikan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, ada la ibrata fihi. Maksud tidak ada ibrah dan tidak diberikan manfaat yang luar biasa kepada orang yang berzikir tersebut. Karena pahala yang luar biasa yang Allah Ta'ala janjikan dan baginda Nabi SAW sebutkan kepada kita tentang zikir, ini berikutan kepada orang yang menggabungkan di antara kedua-dua perkara tersebut, yaitu zikir qalbi dengan zikir lisani. Malah zikir qalbi ini lebih afdal ketika mana seorang tadi tidak mampu menggabungkan antara lisan dengan qalb. Maka zikir hati itu lebih afdal dibandingkan dengan zikir lisan yang tidak ada perasaan ataupun hadir dalam hatinya ketika tersebut. Dan di antara zikir dengan fikir, karena itu Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain mendahulukan al-fikru di dalam sebutan beliau bagi kitab ini, karena az-zikr lebih afdal daripada al-fikr semata-mata. Kenapa? Karena zikir dinisbahkan terus kepada Allah. Lepas itu kita sebut zikrullah. Nah, sebaliknya fikr. Nah, kita akan sebut, jarang orang sebut fikrullah. Tak. Tapi kalau zikir, zikrullah.
maka sah nisbah zikir tadi kepada Allah menunjukkan kepada ianya adalah lebih besar kedudukannya daripada semata-mata fikr. Dan kerana itu kata Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain, zikir ini mutlaknya adalah ibadah. Inna dzikra mutlaqan ibadatun. Zikir secara mutlaknya adalah ibadah. Jadi maknanya, secara mutlak maksudnya bagaimana? Sama ada dengan lidah ataupun sama ada dengan hati. Lidah semata-mata, hati semata-mata. Atau lidah dan hati digabungkan dengan zikir tersebut, maka ianya juga dipanggil sebagai ibadah. Tetapi jika digabungkan di antara lisan dengan qalb ketika zikir tersebut, maka ianya lebih afdal dan diberikan pahala yang besar kepada orang yang berzikir dengan dihadirkan kedua-dua anggota tadi ketika mana zikir. Yani zikrul lisani dan zikru al-qalbi. Dan zikir yang disebutkan oleh para ulama bahawa ianya adalah as-sana' 'ala Allah Ta'ala bima lahu min nu'util kamal, iaitu kita berzikir menyebutkan tentang sifatnya Allah Ta'ala, tentang sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir juga adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan juga zikir juga adalah dengan cara berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seluruh ibadah ini, maka ini semua dipanggil zikrullah. Dan yang paling tinggi dalam martabat zikir adalah tilawatul Quran. Ini membacakan Al-Quranul Karim. Dan sebahagian ayat di dalam Al-Quran itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayat yang lain, melihat kepada tarattubil jaza, pahala yang diperolehi ketika membaca ayat tersebut, bukan dilihat pada zati kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Faham elok-elok yang ini? Takut ada orang silap faham. Dia kata, macam mana kita boleh tafdilkan dalam ayat Quran ni ada yang lebih afdal daripada ayat yang lain, sedang semuanya kalamullah. Maka kata ulama, Sayyidi Ma'ul Ainain mengatakan bahawa jihatit tafdil, sudut kita mendahulukan ataupun melebihkan ayat ini diberikan pahala yang besar ketika dibaca adalah pada tarattubil jaza, pada pahala yang diberikan ketika membaca ayat tersebut, bukan pada ketika mana kita melihat pada zatul kalam. Mana melihat pada zat kalam tadi adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada beza di antara kalamullah dengan kalamullah, karena kedua-duanya adalah kalamullah. Tapi melihat kepada yang ini diberikan dengan pahala yang besar, yang kedua ini hanya sekadar diceritakan tentang Fir'aun contohnya, bukan zikru mahad, bukan zikir semata-mata zikir. Ianya khabar, cerita berkenaan dengan Fir'aun, cerita berkenaan dengan ingkarnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Maka dia kalamullah, cuma tidak disebut sebagai zikrullah pada ketika tersebut. Pada sudut ianya dibaca dengan maksud, kalau dibaca dengan maksud cerita, maka ianya adalah dengan maksud cerita pada ketika tersebut, walaupun dapat pahala dengan bacaan tersebut, karena dia kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tidak sama dengan ayat Al-Kursi, yang di dalam ayat tersebut disebutkan tentang sifat kesempurnaan bagi Allah, ditanzihkan Allah. Tidak sama seperti seorang tadi membaca Qul huwallahu ahad, tak sama seperti seorang tadi membaca Qul a'udzu birabbin nas, karena yang disebutkan dalam surah-surah tadi adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di antara zikir dengan jihad, para ulama berbincang mana yang lebih afdal. Sebagian ulama mengatakan bahawa disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda Nabi yang mulia. Baginda mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun min i'ta'iz zahabi wal wariq wa an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nak tak, kata Nabi, aku ceritakan kepada kalian dengan sebaik-baik amal kepada kalian, dan yang seindah dan juga sebersih yang ada di sisi Tuanmu. Nah, inda malikikum, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yatasarraf fihi al-amr wan nahi, wa arfa'uha fi darajatikum, yang akan mengangkatkan darjat kalian.
Wa khairun min i'ta'iz zahabi wal wariq. Dan lebih baik daripada diberikan kepada kamu emas dan perak. Wa an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuhmu yang kamu menebas tengkuk mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka menebas tengkuk kamu. Maknanya jihad. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah perkara tadi ya Rasulullah? Maka kata baginda Nabi, zikrullah. Nabi kata zikrullah. Nah, baik di sini adakah jihad dibandingkan dengan zikir? Zikir lebih afdal daripada jihad? Kata ulama, dalam masalah berkenaan dengan jihad dengan zikir ini ala sabili at-targhib. Untuk kita memberikan, kata Nabi, untuk diberikan targhib ataupun semangat kepada seorang tadi untuk berzikir, sehingga diletakkan bahawa ianya adalah lebih tinggi daripada jihad. Sedangkan jihad ada yang mafru', yang difardukan kepada seorang tadi untuk mengikuti peperangan tersebut, maka akid sudah tentu ini adalah lebih afdal dibandingkan dengan zikrullah. Walaupun begitu, tetap kalau kita perhati elok-elok, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila mana kamu bertemu dengan musuhmu yang ramai, maka fasbutu, tetapkan pendirianmu, tetapkan tapak kakimu, jangan berlari daripada musuhmu. Wazkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah Ta'ala, zikirlah kepada Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, dan moga-moga kamu akan diberikan kejayaan. Maksudnya disekalikan dengan zikrullah. Jadi di sini mungkin dimaksudkan, Allahu a'lam, dengan hadis ini, jihad yang disertakan dengan zikir itu lebih afdal dibandingkan dengan jihad yang tidak disertakan dengan zikrullah. Karena ada orang yang jihad yang hanya kerana semata-mata untuk hazzun nafs, kerana nak mengangkat dirinya, kata dia adalah mujahid, dia pejuang agama Allah Ta'ala. Nah, maka ini yang menyebabkan dipandang rendah kepada orang lain yang tidak bersama dengannya di dalam peperangan tersebut. Dianggap bahawa orang lain ini tidak berjuang seperti dia berjuang. Maka ini adalah sikap dan juga satu perkara yang berjauhan dan juga bertentangan dengan orang yang mana di dalam hati mereka ada zikrullah. Nah, karena orang yang ada dalam hatinya zikrullah, yang sentiasa memandang bahawa kesemuanya ini adalah kebaikan daripada Allah Ta'ala, maka mereka tidak akan memandang rendah kepada kelompok yang lain. Dan moga-moga kita tergolong di kalangan kelompok yang sentiasa berbaik sangka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, majlis zikir ini majlis yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam hadis, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah ta'ala illa haffat bihimul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum yang berzikir mereka ini, yadhkurunallah, maksudnya sering berzikir dengan fi'il mudhari'. Yadhkurunallah maksudnya sentiasa dengan zikrullah. Illa haffat bihimul malaikatu, melainkan malaikat akan sentiasa melingkungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputi mereka dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan kepada mereka dengan ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Cuba lihat di sini, orang yang berzikir diberikan berapa nikmat. Malaikat berserta dengan mereka. Ketika malaikat bersama dengan mereka, maknanya ini makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang maksum, yang mulia, yang agung. Yang kita sendiri ma'ruf, kata kita tidak nampak malaikat tadi. Disebut oleh Nabi bahawa malaikat bersama dengan kelompok ahli zikir. Yang kedua, diliputi mereka dengan rahmatnya Allah. Maknanya nak cari rahmat Allah Ta'ala, cari majlis zikir. Jadi macam mana dengan orang yang menentang majlis zikir? Macam mana dengan orang yang memandang lekeh kepada majlis zikir? Maksudnya memandang lekeh dengan para malaikat yang berada dalam majlis tersebut, dan juga memandang lekeh dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah jauhkan kita daripada kelompok tadi. Wa nazalat alaihimus sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Dan juga dijauhkan mereka daripada as-sakinah. Maksudnya diturunkan kepada mereka dengan ketenangan. Jadi maknanya tenang di mana? Di majlis zikir. Ramai orang sekarang hilang punca.
Anak-anak muda nak cari ketenangan, cari syabu. Ajaib. Malah mereka akan jadi tidak tenang setelah itu. Anak-anak muda cari ketenangan, pergi ke disko. Minum arak. Berfoya-foya dengan perempuan. Suka dengan benda-benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Merempit. Campur dengan anak-anak yang orang Kedah kata tak ketahuan. Maksudnya caca merba. Kenapa jadi macam tu? Kerana nak cari ketenangan. Sedangkan disebut dalam hadis, nazalat alaihimus sakinah, kepada mana? Majlis zikir, majlis ilmu, majlis zikrullah. Ini majlis-majlis yang mana dikumpulkan ahlullah bersama di dalam majlis tersebut. Para wali Allah Subhanahu wa taala bersama dalam majlis tersebut. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa lagi yang mereka dapatkan? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebutkan tentang mereka ini, dipuji mereka di depan siapa? Kepada yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para malaikat Allah taala yang berada di langit. Ini akan disebutkan nama orang yang hadir dalam majlis zikir tersebut. Zakarahum, maksudnya dipuji mereka. Diberikan kepada mereka pujian dan juga sanjungan. Siapa yang sebut? Allah. Allah yang sebut. Jadi ada berapa kelebihan yang mereka dapatkan pada zikir? Karena tu nak cari ketenangan, zikir. Nak cari ketenangan, hadir majlis zikir. Jangan tinggal majlis zikir. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita semua. Karena tu ada seorang ulama pernah menyebutkan, ini Sayyidina Al-Imam Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa az-zikru mansyurul wilayah, kata beliau. Az-zikru mansyurul wilayah. Apa makna zikru mansyurul wilayah? Zikir ini adalah mansyur, ay fi dilalati ala subutil wilayah. Dia sebagai dalil kepada orang ini akan menjadi ataupun termasuk di kalangan orang yang diberikan kewalian oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kata para ulama, seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah untuk zikrullah, makna dia ni telah diberikan perjalanannya tadi akan dimudahkan untuk dia menjadi waliyun min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Karena bukan semua orang boleh suka dengan zikir. Nah tu kata mansyurul wilayah ni contohnya macam apa? Mansyur ini macam nama yang dikarang, yang ditulis di atas lembaran pengumuman sultan. Dia nak sebut nama-nama yang mana berjihad. Nama-nama orang-orang yang akan menerima sumbangan daripada istana. Nama-nama sekian dan pengumuman dan sebagainya dipanggil mansyur. Ditulis nama mereka. Nah, bila mana hamba ini telah memasuki jalan zikrullah, maka seakan-akan hamba tadi telah disenaraikan namanya di dalam mansyur tersebut. Yang akan nanti dibacakan bahawa dia ini termasuk di kalangan orang-orang yang nanti mereka akan termasuk dalam kelompoknya para wali Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu disebut az-zikru mansyurul wilayah. Ini sebagai jalan, sebagai tanda untuk orang tadi dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi waliyun min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abi Ali Ad-Daqqaq, Al-Ustaz Abu Ali Daqqaq rahimahullahu ta'ala mengatakan sedemikian. Batu kata ni di sini, al-mansyur apa dia? Asluhu ma yuktabu liman waliya wilayatan ala jihatin minal jihad. Sesuatu yang ditulis kepada orang yang memegang satu pemerintahan di satu kawasan, dan kemudian liyu'lama ahla tilkal jihah tahaqquqa wilayatihi alaihim. Jadi macam dia ni sertifikat ataupun pengiktirafan daripada Allah bahawa hadza waliyun min awliyai. Ini adalah wali di kalangan wali-waliku. Jadi kita nak tahu macam mana ni termasuk di antara jalannya para wali Allah Ta'ala, melihat bagaimana dia dengan zikrullah. Lazimkan zikrullah. Ambillah zikir ini dengan para guru yang mu'tabar. Temu dengan mereka. Ambil ijazah dengan wirid, dengan salawat, dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan hizib. Pelajarilah Al-Quranul Karim. Yang mana yang masih lagi tidak lancar bacaan Al-Qurannya, belajar Al-Quranul Karim. Karena ini adalah arfa' wa afdalu az-zikr, sebaik-baik zikir.
maka diselalukan dia dengan perkara tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Faham? Betul, kalau kita lihat dengan kisah-kisahnya para salihin, para aulia Allah taala dengan zikir ini ajaib. Al-Imam Shibli rahimahullah, pada permulaan urusannya untuk beliau ini mengikuti jalannya para sufi, setiap hari dia akan turun ke jalan, dia akan bawa bersama dengan dia hazmatan minal qadban. Apa hazmatan minal qadban? Satu berkas daripada kayu yang kecil ataupun kayu-kayu yang dia bawa untuk dalam perjalanan dia setiap kali dia keluar. Fakana idza dakhala qalbuhu ghaflatan wa futuran Fakana idza dakhala qalbuhu ghaflatun wa futurun 'anil ibadah. Kalau dalam hatinya masuk ghaflah dengan futur, atau rasa lemah nak melakukan ibadah, rasa futur daripada untuk melakukan kebaikan, rasa futur untuk melakukan zikrullah, ataupun lalai daripada zikrullah, maka dia akan buat apa? Daraba nafsahu bitilkal qashab. Dia akan ambil kayu yang dia bawa tu, dia akan pukul diri dia. Pukul. Sampai dalam riwayat disebutkan kadang-kadang habis seberkah kayu tu dan pecah kayu-kayu tadi kerana dia memukul dirinya dengan perkara tersebut. Kalau dah kayu dah habis, dia akan katok pula, pukul pula tangan dia dan kakinya dekat haid, dekat dinding, biar disakit. Sehinggalah dia akan hilang ghaflah dengan futur tadi. Ghaflah sikit saja, katok, bagi sakit badan dia. Ini riyadahnya para sufi, yang berbeza mengikut kepada kedudukan dan kebaikan orang tersebut. Sehinggalah yasira al-khairu lahu 'adatan fa yastaghni 'an dhalikal mujahadah. Sehinggalah kebaikan tadi dah jadi adat bagi dia, sampai dia tak akan lupa lagi sampai bila-bila. Lepas tu kalau zikir ni dah jadi mainan kita dan makanan kita, maka orang yang tak makan nasi, yang kebiasaannya makan nasi, dia akan cari nasi. Betul tak? Orang yang suka makan yang sedap-sedap, tiba-tiba dia nak kena makan tak sedap, dia nak kena cari juga yang sedap. Macam mana dengan orang yang dah rasa lazatnya dengan zikir? Maka dia tak boleh duduk kalau tidak ada zikir. Dia akan rasa tidak tenang kalau tidak zikir. Dan dia akan rasa kosong pada hari tadi kalau tidak zikir. Maka kena lazim dengan majlis zikir. Kita akan rasa perkara tersebut. Man lam yadhuq, lam yadri. Bukan man lam yadhuq, lam adri. Man lam yadhuq, la yadri. Siapa yang tidak rasa, dia tidak tahu. Siapa yang rasa, baru dia tahu. Perasaan tadi akan main kepada orang yang tahu tentang perkara tersebut. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang merasai perkara tadi. Amin ya rabbal alamin. Dan diceritakan oleh Sayyidi Ma'ul Ainain tentang ayah beliau. Ayah beliau iaitu Syekh Muhammad Fadil bin Mamin radhiyallahu taala anhu. Pada permulaan perjalanannya dalam menuntut ilmu dan juga perjalanannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau akan bawa satlah, satu bekas daripada air, diletakkan di tepinya pada waktu malam. Dan kalau dia mengantuk, dia akan ambil air tadi, dia akan percik muka dia, tak bagi tidur. Dan ini menjadi adatnya sehingga dia tidak tidur selama 2 tahun, siang dan malam. Bayangkan. Sayyidina Fadil bin Mamin tak tidur 2 tahun. Siang tak tidur, malam pun tak tidur. Dan macam tu sekali. Sehinggalah akhirnya dia bertemu dengan guru beliau, iaitu Syekh Sayyidi Mustafa bin Ahmad Kahil, yang membacakan kepada beliau Mukhtasar Syekhil Khalil dalam ilmu fiqh mazhab Maliki. Dan dia duduk bersama dengan Al-Imam Sayyidi Syekh Mustafa bin Ahmad Kahil tadi pada salah satu daripada 2 tahun tersebut, wa huwa lam yanam. Dia tidak tidur. Faqala lahu yawman, maka kata guru beliau tadi, kam laka 'anil manami qabla maji'ika lana. Berapa banyak kamu tidur sebelum kamu datang kepada kami, bertemu dan mengaji dengan kami ni? Qala li anhu 'amun. Dia kata li anhu 'amun. Maksudnya apa dia? Aku tidak tidur setahun. Faqala lahu laqad rajautullah an yuriyani qalbaka fa arani. Dia kata sebenarnya, kata Syekh Mustafa bin Kahil, aku telah meminta kepada Allah untuk melihat hatimu, untuk melihat jantungmu, dan Allah memperlihatkan aku jantungmu. Fa idza huwa lam yabqa min uruqihi illa 'arqun wahid. Allah. Sebenarnya jantung kamu putih dah semua.
urat jantung putus dah, tinggal satu Kalau putus yang tu mati kamu kerana tak tidur. Orangnya betul. Orang yang tak tidur malam ni boleh rosak jantung. Boleh mati. Sayyidi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak tidur 2 tahun. Melainkan ghalabah, tertidur. Itu Allah Ta'ala, beliau wafat ketika muda tadi, kata ulama, bukan kerana tu lah, kerana diberikan dengan wilayah kutub yang besar. Tapi tidak tidur juga menyebabkan bahaya. Lepas tu ada orang tidak boleh tidur malam-malam, rupanya kait dengan jantung. Ya, macam arwah Allah yarham ayahanda saya sendiri pun macam tu. Malam tak boleh tidur. Bila cek balik rupanya jantung. Dia berkait dengan jantung. Jadi tak boleh nak tidur. Masa pelik tak boleh nak tidur. Kena cek. Ya. Sayyidi Muhammad Fadil Mamin ini tidak tidur 2 tahun dan rupa-rupanya kata Sayyidi Mustafa Al-Kahil, aku telah melihat jantungmu semuanya telah terputus uratnya melainkan satu saja. Kalau terputus yang itu maka akan mati kamu. Fa idan qata'a mutta li ajli tulis sahar alladhi fa'alta. Karena kamu terlalu banyak sangat berjaga malam, tidak tidur, menyebabkan terputus seluruh urat jantungmu kecuali satu tadi saja. Ini karamah Sayyidi Muhammad Fadil. Dia boleh hidup dengan satu jantung urat saja. Dia boleh hidup. Wal an inni mu'tika sa'atain minal lail namha la'alla Allah yumbitu laka qalbak. Ya, kata dia, sekarang wahai anakku, wahai muridku, aku bagi izin kepada kamu tidurlah sehari 2 jam, kata dia. Sehari 2 jam, jangan tak tidur. Tidur juga 2 jam, kata dia. Moga-moga Allah Ta'ala menumbuhkan bagimu hatimu. Qala, kata Sayyidi Ma'ul Ainain, kata Sayyidi Muhammad Fadil, fata'ajjabtu lamma qala li dhalika li tayarani an-nawm min 'aini. Dia kata, aku heran bila Syekh sebut macam tu dekat aku. Sebenarnya aku tak boleh tidur. Memang tak boleh tidur dah. Dah jadi kebiasaan, adat dah. Tak boleh tidur. فكان من قدر الله تعالى أنه لما لم يبقي من الليل إلا ساعتان وهو جالس يذكر جهرا لم يعلم بشيء إلا وإذا هو نائم. Kata Syekh, tiap-tiap malam kalau aku nak berjaga juga, ada 2 jam yang aku tak tahu aku cakap apa. Mereka aku tidur baru aku tahu aku cakap apa. Waktu tidur tu baru tahu dia duk baca apa tadi. Dalam 2 jam tu dia tak tahu apa. Kenapa? Karena Syekh dah bagi tahu dekat dia tidur 2 jam. Dan dia cadangan dia tu macam dia nak tak mau tidur jugalah. Tak. Rupanya dipaksa tidur dengan sebab ucapan Syekh tadi kepada dia. Ajaib masyayikh, nah. Wal fajru tali' wa huwa mustarihu ghayatan. Kata dia, bila fajar telah naik, aku dalam keadaan tenang, fata'ajjaba wa 'alima anna amra al-asyakh rubbama yakunu ma'ahu tasrif rabbani. Dan baru dah aku tahu, kata dia, kata Al-Imam Sayyidi Muhammad Fadil bin Mamin, rupanya arahan para guru ini adanya tasrif rabbani padanya. Kalau guru tadi kata macam ni, dibuat yang berlainan daripada apa yang disebut oleh guru tadi, kita akan lihat kepincangan berlaku setelah itu. Ya. Sebab itu penting dengan arahan guru. Pentingnya dengan saranan daripada guru. Pentingnya irsyad daripada guru. Maka murid tadi, kita bila baca kisah-kisah yang macam ni, kita dapat nampak izinnya guru tadi penting. Kenapa? Kerana ianya memberikan panduan dan juga perjalanan yang elok kepada murid tersebut. Berbeza dengan tidak ada izin dan tidak diberikan izin, malah tidak diberikan izin oleh gurunya, maka akan merosakkan dan akan menyebabkan kekacauan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita termasuk di kalangan ahli zikir. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang sentiasa dengan zikrullah dan tidak terputus dengan zikrullah dan tidak terputus dengan fikr dan berfikir tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rezeki dan peluang kita akan bertemu lagi setelah ini. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum. Ada orang tanya? Ada soalan? Zikir dan selawat mana yang lebih afdal? Zikir dengan selawat mana yang lebih afdal? Melihat kepada kedudukan dan keadaan. Kita nak letakkan afdal ini kadang melihat kepada ada yang afdal pada tempat yang tertentu, ada yang afdal pada tempat yang tertentu, yang lain. Faham? Tapi dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung padanya zikrullah. Sekaligus. Nah, karena selawat juga termasuk zikrullah. Cuma ada tempat yang selawat pada ketika tersebut
tidak dituntut untuk kita pada ketika itu. Contohnya, selepas solat Nabi mengatakan dalam hadis, siapa yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali, 33 kali, dan dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Taala akan memberikan kepada, diampunkan dosanya walau kana misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ketika setelah solat ini jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan zikir ini ketika solat, setelah solat. Dan ada zikir ketika mana rokok dan sujud dengan zikir yang tertentu. Ketika berdiri kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, surah. Ketika rokok kita baca dengan zikrullah. Dan ada waktu ketika tahiyat kita baca dengan selawat. Kenapa dibahagikan? Kenapa tidak diletakkan dengan satu saja jenis ibadah? Karena syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa sifatnya manusia ini suka ataupun cepat bosan. Kita ni cepat bosan. Nah, suka boring. Sekejap-kejap kalau dengan satu saja bentuk ibadah. Kalaulah solat ini dengan berdiri saja, orang akan boring. Maka Allah Taala jadikan dengan asnafil ibadah. Ada rukuk, ada sujud, ada gerakan, ada wirid dan sebagainya. Maka kesemua tadi adalah nau' minal azkar, dengan zikir. Maka ambillah peluang dan dengan semua perkara tersebut. Selawat ada tempatnya. Nah, dan tapi kalau seorang tadi kepicitkan waktu, contohnya masa dia sempit, dia nak dahulukan yang mana? Lazimkan selawat kepada Nabi SAW. Karena dalam selawat terdapat padanya zikrullah. Nah, karena dengan selawat terdapat padanya zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Ada lagi soalan? Semua zikir yang diamalkan perlu pada sanad? Adakah semua zikir perlu kepada sanad? Sebagian ulama mengatakan bahawa itu adalah yang lebih afdal. Kerana zikir ini sambungan kita. Bila ada sambungan, bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahayanya itu tadi akan lebih terarah. Dan kemungkinan ada zikir yang diamalkan oleh seseorang tadi tidak sesuai kepada diri orang tersebut. Karena diamalkan ada yang rasa panas dan sebagainya. Dan ini hakikat yang berlaku kepada sebahagian orang. Maka perlu kepada bimbingan daripada guru. Maka sanad tadi diperlukan. Tapi bukan kewajipan untuk didapatkan kalau dia tidak ada guru pada ketika tersebut. Dia nak zikir. Zikir yang warid daripada Nabi SAW, yang daripada hadis yang sahih yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama hadis dan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Azkar, walaupun dengan sanad yang dhaif sekalipun, cuma ada riwayatnya, maka ianya tadi adalah sampai kepada orang yang mengamalkan perkara tersebut. Cuma mendapatkan sanad tadi adalah afdal. Itu yang terbaik karena ianya ada bimbingan dan juga ada panduan daripada guru tersebut bila yang perlu dilakukan, berapa banyak yang perlu dilakukan dan sebagainya. Betul dalam Quran bila Allah Taala kata wazkurullaha zikran katsira, ada orang lebih tikai, dia kata macam mana zikir banyak-banyak, dia kata sampai berjuta-juta, ni mengarut. Ini orang yang suka menafikan dengan seolah-olah dia menafikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dzakarallahu zikran katsira, banyak mana katsira? Cuba sebut. Allah Taala sendiri mujmalkan ayat tersebut. Maksudnya sebutkan banyak mana pun zikir, yang dipanggil banyak, maka barulah dikira kamu termasuk di kalangan orang-orang yang disebut dalam ayat tadi. Sehingga dalam Quran Allah Ta'ala kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Yaitu ahli alim, yakni ahli ilm yang beramal dengan ilmunya dan melazimi zikir. Maka itu dipanggil mereka ni ahlu zikr. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala kata fas'alu ahlal ilmi. Karena ada orang yang hanya berilmu tapi tidak ada zikrullah. Ya. Orang yang tidak ada zikir ini dalamannya seperti kubur, kosong, sunyi, menakutkan. Tapi orang yang ada zikrullah dalamannya ini makmur, tenang, luar biasa. Dan ini akan dirasakan oleh orang yang merasai perkara tersebut, insya-Allah. Ada lagi soalan terakhir? Adakah boleh diterima sanad melalui media sosial? Adakah boleh menerima sanad melalui media sosial? Itu melihat kepada syaratnya guru tersebut. Melihat kepada syaratnya guru tersebut. Kalau guru tadi membenarkan melalui media sosial ataupun melalui live yang dia lakukan tadi, dia berikan ijazah, maka
dikira i'tibar. Ini disebutkan oleh Maulana Syekh Usamah Al-Azhari kepada kami satu ketika dulu. Dan cuma kena amanah, saya telah mendapatkan sanad ini melalui live yang saya ikuti secara langsung melalui pengajian dalam Facebook sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian. Dan lebih baiknya bagi seorang penuntut ilmu tadi bermujahadah, pergi kepada guru tersebut. Mula-mula dia ambil dulu, ya sebagai mengambil barakah. Lebih baiknya pergi terus kepada guru tadi dan ambil ijazah daripada guru tersebut. Moga-moga diberikan kebaikan dengan amalan tadi, insya-Allah. Dan saya rasa sekat tu dulu, insya-Allah ada soalan lagi yang lain kita tangguh pada minggu hadapan dan boleh tanya lagi pada minggu hadapan insya-Allah taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah dan juga seluruh warga Matis dan juga seluruh para pendengar yang turut bersama dengan kita pada hari ini. Moga Allah taala memberikan kurnia yang baik kepada kita, diampunkan dosa-dosa kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada